Salam sejahtera dan selamat jumpa kembali dalam video tutorial Cikgu Ruth. Hari ini saya nak perkenalkan dengan cikgu satu aplikasi yang menarik di mana cikgu boleh menggunakan dalam pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Aplikasi ini membenarkan cikgu menggunakan beberapa aplikasi dalam pada masa yang sama, iaitu all the classroom tools at your fingertips. Biasanya cikgu melakukan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian mungkin menggunakan Google Meet, di mana cikgu perlu membukakan PowerPoint cikgu perlu buka lagi YouTube. Mungkin cikgu nak gunakan timer tapi cikgu merasakan leceh sebab cikgu nak buka banyak tab. Jadi di sini saya perkenalkan aplikasi ini memang menarik dan saya suka aplikasi ini, iaitu aplikasi yang bernama Classroom Screen. Cikgu boleh type classroomscreen.com. Okey, di mana cikgu akan datang ke muka surat ini. Cikgu nampak tak Classroom Screen? Dia akan membenarkan cikgu menggunakan timer, traffic light, notepad, dan cikgu boleh gunakan simbol-simbol, barcode dan sebagainya dalam pada masa yang sama. Dan ini membenarkan cikgu share screen sekali sahaja semasa cikgu buat pengajaran dalam Google Meet. Okey, dan Classroom Screen ni cikgu boleh pilih sama ada cikgu nak sign out account yang free ataupun cikgu just tekan launch Classroom Screen. Okey, ini adalah Classroom Screen di mana mungkin cikgu boleh kongsikan skrin ini sahaja semasa cikgu buat Google Meet. Jadi cikgu tak payah share banyak tab ketika cikgu buat Google Meet. Jadi Classroom Screen ni akan mengumpulkan semua aplikasi yang berguna untuk cikgu guna. Okey, kita akan tengok tool di bawah sini. Ada 14 tool yang memang best, di mana saya rasa memang berguna semasa saya membuatkan pengajaran secara atas talian. Okey, kita tengok tool yang pertama iaitu background, di mana saya boleh tukarkan background ini. Okey, kita nampak di galeri sini ada banyak gambar background, ada yang foto, ada yang animation, ataupun cikgu boleh uploadkan background sendiri. Okey, saya akan pilih untuk animation. Dan kita nampak animasi ini bergerak. Okey. Dan memang seronok lah. Jadi cikgu sharekan page ini sahaja apabila cikgu buat Google Meet bersama dengan murid. Okey. Dan untuk tool yang kedua adalah random name. Yang ini ialah apabila cikgu nak cabut. Okey, cikgu nak buat cabutan bertuah. Mungkin cikgu nak pilihkan seseorang untuk menjawabkan soalan cikgu. Cikgu nampak di sini ada senarai saya. Sebab kalau cikgu sign up kan akaun yang free, cikgu boleh masukkan senarai di sini. Kalau tak, cikgu punya senarai mungkin dalam keadaan temporary saja. Selepas cikgu tutupkan Classroom Screen ni, senarai ni akan hilang. Jadi untuk senarai ni melekat kat sini, mungkin cikgu boleh sign up kan akaun yang free. Okey, mungkin saya boleh tekan pada choose. Kita nampak sistem dah pilih seorang murid. Contohnya Amani Raisa untuk jawab soalan. Dan cikgu boleh tekan pada tetapan roda di atas. Dan cikgu boleh klik pada show chosen student. Sekiranya cikgu nak sistem tu ingat dan murid yang telah dipilih tak akan di chosen lagi. Jadi cikgu boleh onkan butang ini. Dan cikgu boleh choose lagi. Okey, ini membolehkan cikgu untuk memilihkan murid yang cikgu nak dia jawab soalan. Okey, dan kita akan tutup. Untuk tool yang ketiga iaitu dice, mungkin cikgu boleh gunakan fungsi dice ni untuk buat cabutan untuk kumpulan yang nak jawab dulu ataupun untuk markah. Okey, dia ada dice 1, dice 2 dan dice 3. Contohnya saya lambangkan dice 2. Okey, 5. Jadi kita akan bagi 5 point untuk kumpulan yang telah berjaya jawab, ataupun kita akan dice lagi untuk tengok kumpulan mana satu yang dapat bilangan yang banyak dan kumpulan tu akan jawab dulu. So dice ini akan membantu cikgu untuk buat sistem management kelas. Okey, dan untuk tool yang keempat adalah sound level. Contohnya kita akan kesankan bunyi. Okey, kebisingan. Contohnya kalau dah sampai merah, kita dah tahu kelas ni bising sangat. Jadi mungkin cikgu akan suruhlah murid untuk kurangkan kebisingan suara semasa kelas ini. Okey, so kita akan tutup di sini.
Untuk tool yang kelima di mana saya sukakan tool ini, iaitu cikgu boleh masukkan media di sini. Okey, kita nampak ada 4 butang kat sini, image, YouTube, backend dengan embed. Okey, kita akan tengok butang pertama iaitu YouTube, di mana cikgu tak payah buka 2 tab semasa cikgu buat Google Meet. Ataupun ada cikgu yang kata dia kena stop sharing, lepas tu dia nak share balik lagi semula. Jadi untuk Classroom Screen ni, dia menyediakan kemudahan di mana cikgu boleh terus masukkan URL YouTube kat sini. Contohnya, saya dah pilih satu video yang saya nak guna. Saya akan kopikan URL kat sini dan saya akan pastekan URL kat sini. Dan lepas tu saya akan tekan pada butang hijau untuk main. Okey, kita boleh tekan pada play untuk play. Okey, jadi memang sangat-sangat best lah di mana cikgu boleh masukkan beberapa video sekiranya cikgu nak paparkan beberapa video, dan cikgu boleh masukkan siap-siap di sini dan cikgu kongsikan skrin ini sahaja bersama dengan murid semasa cikgu buat Google Meet ataupun Zoom atau menggunakan Microsoft Teams. Cuma cikgu kena mengambil perhatian tentang video yang cikgu nak share bersama murid. Sekiranya video tu melekat-lekat, maksud dia data cikgu mungkin ada masalah. Jadi cikgu kena tutupkan kamera untuk memastikan video itu smooth semasa cikgu berkongsi dengan murid di dalam Google Meet. Kita tengok lagi untuk media. Kita boleh masukkan gambar lagi, image melalui komputer kita. Sekiranya cikgu nak sharekan apa-apa gambar daripada komputer cikgu. Contohnya saya nak ajarkan bunda, saya boleh masukkan bukit bunda kat sini dan kita akan letak sini. Okey. Dan selain daripada itu, kita ada webcam lagi. Dan di mana cikgu boleh paparkan muka cikgu di dalam skrin ini. Dan kita nampak apabila guru bersama dengan murid, mungkin murid akan dengar apa yang penerangan yang telah beri oleh cikgu. Mungkin cikgu kata, sila tengok video ini. Nanti saya akan tanya dalam video ni ada apa-apa. Contohnya cikgu boleh point kepada bawah, tengok yang bawah. Lepas tu tengok yang kanan pula. Kiri pada cikgu ya. Ataupun tengok pada atas. Dan muka cikgu akan keluar di sini dan kita boleh zoom ataupun kita boleh cropkan video kita. Dan mungkin cikgu akan tanya, bagaimana saya nak masukkan PowerPoint? Boleh tak saya masukkan PowerPoint kat sini? Kalau mengikut media kat sini, kita nampak dia tak ada import PowerPoint, tapi saya akan ajar cikgu menggunakan embed. Menggunakan cara embed untuk masukkan PowerPoint cikgu sekaligus dalam Classroom Screen ni. Tetapi cikgu kena buka ke dalam Google Drive dulu dan pastikan cikgu uploadkan PowerPoint cikgu ke dalam Google Drive sebab kita nak tukar dia kepada slide. Contohnya saya akan pilih PowerPoint saya dan saya akan uploadkan ke dalam Google Drive. Dan sekiranya Google Drive cikgu telah setting convert secara auto kepada slide, then tak ada masalah. Kalau tidak, cikgu kena bukakan slide ini dan cikgu kena open with Google Slide. Setelah cikgu buka dengan Google Slide, cikgu kena tekan file dan cikgu kena tekan publish to the web sebab kita nak dapat embed link. Cikgu akan masuk mengikut cara embed. Cikgu tekan pada embed dan cikgu tekan pada publish, cikgu tekan OK. Dan kita akan copy embed link ini balik ke Google Screen. Lepas tu cikgu tekan pada embed dan cikgu pastekan kod cikgu di sini. Lepas tu cikgu tekan pada run code. Dan kita nampak PowerPoint kita dah ada di sini. Mungkin saya akan pindah ke atas dan saya akan turunkan video saya ke bawah. Dan saya kecilkan video saya kat sini. Dan saya nak kongsikan Google Slide saya bersama dengan murid. Dan saya akan susun kat sini. Saya akan besar sikit Google Slide saya. Dan saya nak kongsi ini bersama dengan murid. Salah satu kelemahan di mana cikgu tak boleh annotate. Cikgu tak boleh nak annotate di atas slide cikgu.
Okey, tak macam cikgu kongsi PowerPoint. Cikgu masih boleh menggunakan animation dalam Google Slide ni. So tak ada masalah cikgu nak ajar di sini. Okey, seterusnya kita tengok alat yang ke-6 iaitu QR code. QR code ini pun best juga. Mungkin cikgu nak bagi link untuk Quizlet. Cikgu boleh paste kat sini dan cikgu boleh minta murid untuk scan. Okey, jadi murid boleh scankan QR code di sini dan murid boleh masuk ke dalam quiz yang telah cikgu set. Okey, untuk yang seterusnya adalah alat draw. Okey, yang ni best juga. Mungkin cikgu nak buat penerangan menggunakan cara bertulis. Jadi cikgu boleh kombinasi, gabungkan dengan pen yang cikgu ada. Sekiranya cikgu tak ada pen, mungkin cikgu boleh gunakan mouse. Saya akan gunakan pen dan saya akan gunakan drawing tablet. Ini drawing tablet saya, Huion. Dan saya boleh gunakan pen dan saya boleh buat tulisan kat sini. Kita nampak ada pen dan kita boleh tukar warna. Dan mungkin saya akan minta murid bacakan nombor ini. Okey, dan saya akan tanya apakah nilai tempat ni. Okey, dan satu lagi kebaikan ialah kita boleh tekan pada roda tetapan. Kita boleh tukar background pattern. Mungkin cikgu nak gunakan untuk petak-petak ataupun garis-garis. Ataupun cikgu yang ajar muzik nak gunakan layout ni untuk muzik. Ataupun mungkin cikgu yang ajar matematik nak guna jam ni. Jam ni pun best. Sebab melalui jam ini mungkin cikgu boleh lukiskan jarum jam kat sini dan cikgu akan minta murid nyatakan masa. Okey, dengan secara spontan. Jadi memang best menggunakan alat draw. Kemudian kita ada alat untuk teks dan cikgu boleh type lah di sini sekiranya cikgu nak buat typing. Okey. Okey, contohnya kita buat typing kat sini. Okey. Dan seterusnya kita ada word symbol, di mana cikgu boleh menggunakan word symbol sekiranya cikgu nampak murid tu bising sangat, cikgu boleh minta dia silent. Ataupun cikgu boleh gunakan simbol whisper, simbol ask neighbor, simbol work together. Okey, ada 4 jenis simbol kat sini. Dan seterusnya adalah traffic light. Mungkin cikgu akan menggunakan traffic light di sini. Contohnya warna hijau, murid boleh start mengira, dan ataupun kita tukar kepada merah dan murid berhenti mengira. Ataupun faham guna hijau, kurang faham, tidak faham. Okey, cikgu boleh menggunakan ikut kesesuaian cikgu lah. Okey, dan seterusnya adalah timer. Ini memang saya suka. Sebab timer ni akan membantu cikgu untuk kontrolkan masa. Contohnya cikgu bagi murid untuk buat satu soalan dan cikgu boleh buat setting kat sini. Contohnya ke 5 saat. Contoh saya set 5 saat dulu dan cikgu boleh tekan play. Dan kita nampak masa ni tengah countdown. Okey, dan apabila dah tiba masa dia akan keluar bunyi. Dia akan keluar bunyi loceng dan bunyi ni cikgu boleh klik pada notasi dekat bawah sini untuk tukarkan bunyi. Okey, bunyi loceng tadi. Okey, dan seterusnya kita ada stopwatch. Okey, yang ni mungkin cikgu kalau nak pakai boleh. Dan kita ada jam kat sini. Okey, semua tetapan ni cikgu boleh buat setting siap-siap mungkin sebelum cikgu start kelas. Dan setelah murid masuk, murid akan nampaklah semua bahan yang telah cikgu susun kat sini. Dan untuk tool di sebelah kanan cikgu, okey, cikgu boleh savekan skrin ni sekiranya cikgu ada sign up satu akaun yang free. Cikgu boleh save dalam akaun ni ataupun cikgu boleh download dan ataupun cikgu boleh take screenshot. Okey. Dan semua ini adalah fungsi di dalam classroom screen. Jadi memang best kan? Okey, jadi saya rasa mungkin cikgu akan enjoy lah menggunakan classroom screen ni sebab kita hanya buka satu tingkap tapi kita boleh guna banyak bahan dalam tingkap ini tanpa kita menukarkan tab ataupun tanpa kita stop sharing, kita start sharing dan stop lagi. Okey, mungkin banyak leceh. Jadi menggunakan classroom screen ni cikgu hanya share sekali saja dengan semua bahan yang ada dalam Google Screen ini. Jadi saya harap video tutorial ini dapat bantu cikgu untuk memudahkan kerja cikgu semasa cikgu melakukan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Okey, kita akan jumpa lagi. Bye.